Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. So, kita akan memulakan kick off untuk perlawanan Piala FA bagi Sabah FC. Sekarang kita berada di quarter final lah untuk Sabah FC dan juga Kelantan, di mana perlawanan ini akan bermula pada hari ini jam 9 malam. Again, ini adalah merupakan perlawanan timbal balik dan perlawanan away untuk Sabah FC di Stadium Sultan Muhammad keempat di Kelantan. So itulah dia guys, apa yang bakal berlaku di dalam perlawanan ni. Jadi aku ingin bercerita mengenai sedikit apa yang telah dilalui oleh Kelantan sehingga membawakan diri mereka ke quarter final, begitu juga dengan Sabah, dan seterusnya bercerita mengenai persiapan Sabah FC sendiri sebelum menuju ke perlawanan ni. So Kelantan TRW berjaya melangkah ke quarter final apabila menewaskan KLCT pada perlawanan timbal balik, di mana mereka menang 3-2, di mana sewaktu di stadium mereka menang 3-1, manakala sewaktu mereka bertandang di Ceras pula mereka tewas 1-0 pada perlawanan tersebut. Manakala Sabah FC pula apa yang membawa mereka ke quarter final ni apabila berjaya menumpaskan Bunga Raya. So kalau kita tengok perjalanan di antara kedua pasukan ni menuju ke quarter final ni, Sabah nampak lebih mudah lah berbanding Kelantan. Lebih kurang macam tu. So nampak gayanya mereka macam lebih layak untuk berada di quarter final jika dibandingkan dengan kita. Itu yang ingin aku cuba sampaikan di sinilah. Jadi manakala Sabah pula guys, aku ingin bercerita mengenai persiapan kita sekarang ni. Video ni mungkin dah lama pasal tidak ada banyak benda yang boleh diceritakan. So, hasil daripada pencarian aku, ini adalah perkongsian daripada Sabah Media yang bertajuk Piala FA. Sabah FC kekal semangat hadapi Kelantan tanpa beberapa tonggak utama, di mana menceritakan Sifu, Gaby dan juga Darren Lock sekali lagi tidak akan disenaraikan untuk perlawanan seterusnya bagi Sabah FC, di mana di Liga Super pun mereka lama tidak diturunkan, dan sekarang lagi untuk perlawanan Piala FA. Aku tak tahu what kind of injury, long term injury yang mereka lalui ni, tapi ada bermacam-macam cerita lah. Okay, satu bercerita ni apa yang dikeluarkan oleh management adalah injury, tapi kalau dicerita di belakang tabir pula ada yang mengatakan ada benda yang tidak bagus di belakang tabir Sabah FC sekarang ni yang membuatkan beberapa pemain utama tidak turun. Itu dua cerita. Yang satu kali dikeluarkan oleh management, satu lagi adalah desas-desus cerita mulut daripada peminat-peminat Sabah FC. Cuma sekarang itu tidak sahih lah aku katakan. So aku lebih berpegang kepada masalah kita ni adalah masalah long term injury yang dialami oleh pemain-pemain utama kita, membuatkan mereka tidak layak untuk berada di perlawanan ni lah. So prediction aku, sebelum prediction, satu lagi yang aku ingin sentuh di sini, di mana ini aku akan buat video tu sendiri, di mana JP ada mengatakan identiti ini mengambil masa, tetapi kalau pemain terus kekal dengan corak yang diterapkan, Sabah akan menjadi lebih mantap. Selepas 6 perlawanan ni, hasil daripada apa yang dikatakan oleh JP, rupanya kita masih dalam proses peralihan, masih dalam proses penyesuaian diri untuk formation yang baru telah diterapkan oleh JP, since JP adalah coach yang baru, berdasarkan player-player yang kita ada sekarang ni. So aku nak akan sentuh mendalam mengenai benda tu, cuma aku bagi tajuk awal dia sejak, tapi kamu boleh bincangkan di ruang komentar di bawah, di mana ini aku akan buat video seterusnya untuk berbincang benda tu lah. Jadi berdasarkan apa yang telah dikongsi sebentar tadi, kalau aku tengok dari segi Kelantan ni, skuad mereka kemungkinan besar akan turun the best 11 dia orang pada perlawanan ni, kerana aku tidak tengok ada apa-apa perkongsian mengenai kecederaan pemain lokal, baik pemain import mereka. Jika dibandingkan dengan kita tidak akan dapat menurunkan pemain terbaik kita dalam perlawanan ni. Ditambahkan lagi kalau dari segi rekod kedua-dua pasukan ni, Kelantan tampak lebih baik lah. Di tanggal ke-7, 2 perlawanan 2 seri, jika dibandingkan dengan kita kedua tercorot, 0 kemenangan, 3 seri dan juga 3 kekalahan. So nampak gayanya Kelantan mempunyai advantage lah untuk memenangi perlawanan ni. Cuma berapa gol tu yang kita harap tidak terlalu banyak gol lah mereka lakukan, supaya kita boleh membawa perlawanan ni ke Stadium Likas, dengan harapan kita boleh kembali untuk bilang orang comeback lah, menewaskan mereka supaya kita pergi ke peringkat yang seterusnya.
Pasal sekarang ni aku nak tahu apa kita mau harapkan. Pasal bagi aku Liga Super ni memang sudah out ni. Selepas 6 perlawanan tiada kemenangan, aku rasa kita tidak akan menghidu tangga ke-5 top 5 sekarang ni. So harapan di situ sudah macam bila orang musnah walaupun terawal aku katakan. Tapi at least untuk perjuangan Piala Malaysia atau Piala FA, at least ada something yang boleh kita banggakan lah. Di sebalik prestasi merundum kita dengan Liga Super. So untuk perlawanan timbal balik pertama ni Stadium Kelantan, advantage untuk Kelantan aku menganggarkan ini kita akan kalah lah lebih kurang macam tu. So aku tidak akan meletak seri ataupun meletakkan kemenangan, tapi kita akan kalah pada perlawanan ni di mana dalam lebih kurang 2-0 macam tu. 2-0 kerana aku rasa kita boleh bertahan tapi kita tidak boleh pegang bola, so kita akan diserang bertali arus. Defense kita cukup bagus, tapi sepanjang 90 minit kalau anda terus ditekan sepanjang 90 minit memang akan ada gol juga dilakukan oleh pihak lawan walaupun bagus mana pertahanan kita. Dan masalah kita sekali lagi, kita tidak boleh mengawal bola, kita tidak boleh menjaringkan gol. So itu yang aku sepanjang pemerhatian aku on paper lah. So sekali lagi kita akan tewas 2-0 perlawanan ni dan kita akan bawa perlawanan ke Stadium Likas dan hopefully Stadium Likas nanti kita akan cuba membuat comeback di situlah. Jadi bagaimana pula pendapat anda untuk perlawanan timbal balik round pertama Kelantan lawan Sabah ni? Letakkan prediction anda dan harapan anda lah untuk Sabah FC. Berjumpa lagi video seterusnya. Assalamualaikum.